Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hal ini disebabkan pengamal sihir sudah tentu menjadi kafir. Pengamal sihir mana sudah menjadi kafir. Allah Ta'ala menyebut walakinnash syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr, akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya, kerana merekalah yang mengajar manusia ilmu sihir. Surah Al-Baqarah ayat 102. Siapa ajar sihir ni? Syaitan. Syaitan inilah yang mengajar sehingga manusia boleh sesat dengan ilmu sihir. Seronoklah syaitan kan? Sebab dia sudah ada kawan. Dan inilah kerja buat syaitan, untuk menyesatkan manusia. Tidak ada tujuan bagi syaitan yang dilaknat itu mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, melainkan untuk mensyirikkan Allah melaluinya. Maknanya sihir ni jalan untuk jadi syirik. Itu dia punya ringkas begitulah. Sihir adalah jalan untuk jadi syirik. Syirik ni dosa besar yang pertama, ranking yang pertama. Mati tak bertaubat, neraka kekal selama-lamanya. Dan jalan nak jadi syirik tu melalui sihir. Allah Ta'ala berfirman tentang peristiwa Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Yang bermaksud sedang mereka berdua tidak mengajar seorang pun, melainkan setelah menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk menguji imanmu. Oleh itu janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya. Dalam pada itu ada juga orang-orang yang mempelajari daripada mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, padahal mereka tidak akan sama sekali dapat memberi mudarat atau membahayakan seseorang pun dengan sihir itu, melainkan dengan izin Allah. Sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sesungguhnya mereka kaum Yahudi telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu, dia tidak lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Ayat yang sama dengan sebelumnya, yaitu ayat 102 di dalam surah Al-Baqarah. Okey. Dia cerita berkaitan dengan Harut dan Marut. Siapa Harut dan Marut ni? Maka di sana mufassirin, di dalam Quran ada menyebut Harut wa Marut, bibalid Harut wa Marut. Ada ayat ni juga menceritakan tentang Harut dengan Marut. Maka mufassirin ada yang berpendapat bahawa Harut dan Marut ni adalah dua malaikat. Ada yang berpendapat bahawa bukan malaikat tapi wali. Tak apalah, tu pandangan para mufassirin. Ceritanya mengatakan bahawa
bila Allah Ta'ala berfirman, ataj'alu fiha wa yasfikud dima. Macam ayat tu ingat dalam surah Al-Baqarah ayat berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menciptakan manusia. Maka ketika itu malaikat kata, ya Allah nak cipta manusia, sedangkan manusia ni sifatnya apa dia? Suka membuat kerosakan. Bukan setakat itu, wa yasfikud dima, bertumpah darah. Ini sifat manusia ni. Berbanding dengan kami ni, yang malaikat ni, berbanding dengan kami yang sentiasa bertasbih kepada engkau. Kan sifat malaikat dia apa dia? Dalam surah Tahrim kalau tak silap, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini sifat malaikat. Mereka ini tidak sama sekali membantah apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Bahkan apa-apa yang diperintahkan itu mereka kerjakan. Dan malaikat ini Allah Ta'ala ciptakan tiada nafsu. Tiada nafsu. Mereka tu tasbih je, subhanallah. Kerja tasbih je, subhanallah, subhanallah. Bertasbih pada itu je kerja mereka. Kita manusia ni ada nafsu, kan? Dan juga ada takwa, ada iman. Dua-dua ada. Lalu Allah menciptakan manusia. Bila menciptakan manusia, Nabi Adam alaihissalam yang duduk dalam syurga, kita tahu hanya kesalahan sedikit, iaitu memakan buah khuldi. Ya. Dengan kesalahan itu maka diturunkan dia di dunia. Jadi malaikat ni pun dia kata, itulah maknanya, ialah dijadikan kata manusia ni akhir sekali dikeluarkan daripada syurga. Maka hiduplah Nabi Adam alaihissalam sehinggalah ialah sampai beranak pinak dan sebagainya. Jadi bila melihat sedemikian, maka di sana dalam kehidupan Banu Adam ataupun Bani Adam ini, maka bagaimana Allah Ta'ala mengutus dua orang para malaikat ini untuk apa? Cuba tengok ayatnya. Wa yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Malaikat yang disebut dua malaikat ini, Harut dan juga Marut, ini diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Mereka ini didatangkan oleh Allah Ta'ala untuk mengajar sesuatu ilmu. Tapi ilmu itu sudah dikatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Maknanya ilmu itu satu yang diajar, ilmu yang pelik-pelik lah. Cuma disebut fala takfur, jangan kamu jadi kufur terhadap ilmu tersebut. Ujian yang Allah datangkan melalui malaikat Harut dan Marut ketika itu. Maka ada yang menerima ilmu tersebut, tetapi tidak kurangnya juga mereka ini menjadikan ilmu itu sampai menjadi sihir. Jadi satu fitnah. Nah, itu pendapat tu. Ada pendapat mengatakan bahawa ini pendapatlah, kita melihat beberapa buah pendapat ni. Dia kata yang mengajar ilmu sihir itu adalah antaranya malaikat yang Allah Ta'ala utuskan ini, iaitu Harut dan Marut, mengajar kepada manusia ilmu sihir, tetapi itu sebagai satu ujian kepada manusia. Tapi syaitan lagi jelas, walakinnash syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihr. Syaitan ini itu memang kerja dia mengajar ilmu
ilmu sihir. Yang ilmu sihir ini jalan untuk menjadi syirik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kamu dapat melihat ramai orang yang sesat melibatkan diri dengan sihir dan menyangka bahawa ia hanyalah haram. Kita tahu hukumnya haram, tapi bagaimana orang yang terlibat pada sihir tu, kita tahu hukumnya haram. Bukan setakat haram, tetapi ianya boleh merosakkan akidah. Sedangkan mereka tidak menyedari bahawa sebenarnya termasuk daripada kekufuran ilmu sihir ni. Mana satu haram dah, kau belajar apa semua tu hukumnya haram. Terlibat apatah lagi. Tapi kalau sekadar tuan-tuan, ada juga orang belajar ilmu sihir ni, tapi ilmu tu sekadar dia ambil maklum, oh ni sihir jenis begini, ini jenis ni, bukan untuk diamalkan, tetapi sebagai orang kata, kalau siapa-siapa yang pengamal perubatan inilah yang biasa bertemu dengan sakit yang kena sihir ni, dia pun kena tahu juga jenis-jenis sihir tu. Sihir angin lah, sihir apalah dalam makanan, macam-macam lah. Mereka pun mempelajari, lalu mereka pun mempelajari as-sam'i, ni as-simiyah. Dalam kitab Dustur al-Ulama, Jami'ul Ulum fi Istilahat al-Funun. Cuba tengok di bawah dia punya apa itu, dia punya nota kaki tu. As-simiyah ialah ilmu yang menguasai khayalan manusia, lalu mewujudkan bayangan yang sebenarnya tidak wujud secara hakiki. Dia boleh berasa seronok atau takut dengan bayangan itu. Ibnu Khaldun pula menyebutnya sebagai ilmu rahsia uruf. Maksudnya setiap huruf hijaiyah mempunyai rahsia yang tersendiri. Tu ilmu ni tersebut. Mereka mempelajari as-simiyah dan mengamalkannya, sedangkan ia sememangnya sihir. Dia pernah kita jumpa lah orang yang sakit di sihir ni. Kadang-kadang dia membayangkan di sekitar rumahnya itu ada sesuatu. Kononnya macam-macam lah. Dibayangkan kononnya ditanam apalah semua, apa semua tu. Itu bayangan dia. Sampai satu tahap dia percaya bayangan itu. Maka di sanalah dia sakit. Dia percaya pada khayalan di bayangan itu, sehingga itulah ruang sebenarnya untuk dia sakit. Saya teringat kata Buya Hamka. Bila orang ditanya dia tentang sihir, kan, ada orang tanya, dia kata Buya, ada kawan saya ni, dia kata sepanjang hidup dia, hari-hari dia kata selalunya dia merasakan badan dia ni sentiasa macam disimbah dengan pasir. Disimbah dengan pasir. Jadi dia kata sampai merasa dia memang tidak selesa. Dia rasa dia sakit. Tapi Buya Hamka menjawab, dia kata, sehingga ni sihir ni bahaya tuan-tuan. Sihir ni tak ada. Tapi kalau silap-silap hari bulan kita cari penawar sihir ni, silap mencari penawar, jadi tambah rosak. Kadang kalau pergi jumpa dukun bomo, dia kata, bukan orang lain juga benda yang buat kau ini. Tengok. Kan? Bukan orang lain bah yang buat kau ini. Di sebelah rumahmu saja ini, dia bilang. Maka bagaimana Buya Hamka menjawab, dia kata bab sihir ni, sebenarnya dia kata buruk sangka, su'uzon itu adalah kunci
tempat mulanya engkau disihir. Engkau sakit, dia kata. Itulah kalau dukun-dukun, bomoh-bomoh ni, orang yang kena sihir lalu berjumpa dengan mereka, mereka akan nyatakan siapa yang sihir mereka, siapa yang kenakan mereka, dia akan bagi tahu. Maka akan adalah di sana buruk sangka. Tapi kalau belajar dengan Tuan Guru Harundin, Fahmi ada sini, ni ada, belajar kan Darul Syifa. Siapa lagi dah belajar Darul Syifa? Saya ingat lagi Tuan Guru sebut kan, kalau orang berubat walaupun dia kena sihir, jangan sama sekali melebih-lebih kita pergi cerita ini sihir ini. Nak sebut sihir kepada pesakit tu pun tak boleh. Lepas tu pula nak beritahu kena sihir ni di belakang rumahmu ke apakah, jangan. Tidak akan dicerita. Kita dia ajar dia kena sihir ke apakah, kita ruqyah saja. Tak perlu kita nak bagi tahu di mana apa tanah. Sebab kenapa? Itu jalan untuk berburuk sangka, dan buruk sangka itulah penyakit, dan sakit itulah bertambah sakit. Kalau kau kena sihir, bertambah sakitlah kau sebab adanya buruk sangka. Orang yang tak kena sihir pun, tapi kalau buruk sangkanya tinggi, lebih, orang bilang lebih sakit lagi orang daripada kena sihir. Sebab kenapa? Buruk sangka, su'uzon, buruk sangka. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi dia sebut kata sini, sedangkan ia sememangnya sihir. Ilmu memisahkan seorang lelaki daripada isterinya, dan ia juga adalah sihir. Ada orang buat pengalaman lah, ada keluarga kena sihir, dia berubat ialah dengan apa, dengan sahabat-sahabat kita juga, perubatan Islam. Bentuk sihir yang diterima, dia kata melalui angin. Betul-betul sini ada santau sihir ni dia lah tu kan. Kadang dia bentuk angin, dia hinggap kepada siapa-siapa. Tapi perlu diingat, semuanya dengan izin Allah. Sihir ni ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dia tidak akan memberi mudarat dan tidak akan beri manfaat illa biiznillah, melainkan izin Allah. Jadi dia datang bagaimana keadaan sakit sedemikian, jadi adalah rawatannya tu ada. Kalau cara perubatan Islam tu ada. Dan kita dengar juga pernah suami isteri ni kena sihir. Suami benci isteri, isteri benci suami. Sedangkan sebelum tak ada apa-apa, ialah suami isteri biasa. Tapi bagaimana isteri tu nampak muka suami, dia rasa benci. Bukan kerana suaminya kahwin lain, tidak. Tidak ada sebab bah. Tidak ada sebab dia nak benci kepada suami dia, tiba-tiba rasa benci. Begitulah sebaliknya. Itulah tuan-tuan, kita hidup suami isteri ni bukan sekadar hidup ibadah, kena jaga. Yang kedua, ada amalan-amalan yang kita kena amal. Jadi istiqamah amalan kita ni. Sekurang-kurangnya apa dia? Jangan tinggal membaca ayat kursi setiap kali lepas solat. Jangan tinggal. Fadilat dia besar, dan ia juga berfungsi sebagai pendinding kita. 3 qul contohnya. 3 qul amal. Jangan tinggal lepas kali sembahyang. Ada seorang sahabat saya, dia juga pengamal perubatan Islam. Masa saya belajar dulu Darul Quran, dia belajar dengan seorang syekh daripada Madinah. Satu ketika dia ajak balik kampungnya di Negeri Sembilan. Dia kata, jom balik kampung,
Kita pun balik kampung ikut dia lah. Balik sampai rumah atuk dia. Bermula saja lepas maghrib, lepas isyak, berhimpun dia punya saudara-saudara ni, mak saudara dia, pakcik dia. Tiba-tiba pop sakit belakang. Sakit. Makcik dia macam tak nampaklah sakit. Kita tengok kenapa ni. Lepas tu kawan ni, dalam senyap-senyap rupanya dia ni ada orang kata kira pengamal perubatan Islam lah. Dia rawat lah semua makcik dia dengan ayat-ayat ruqyah apa semua dia buat. Tapi lepas tu saya tengok amalan-amalan ni lah amal. Kadang kita pernah bertanya dengan dia, Syekh, entah amal apa ni? Dia beritahulah ayat-ayat ruqyah. Dan semua ayat ruqyah ni tuan-tuan, basicnya semua sama. Orang mengaji perubatan Islam ni dia sama. Dari jalur guru yang mana kita ambil, bila dia betul-betul dia beramal dengan perubatan Islam, ayat-ayat ruqyah dia sama saja. Itu basicnya. Mana-mana pun. Kita tanya kawan kita ayat-ayat ruqyah tu, bila kita belajar dengan Darul Syifa, ayat yang sama juga. Kemudian saya pergi Kelantan, ada seorang ayah angkat, almarhum dah sekarang. Bila saya nikah hari tu, sebelum pergi nikah tu, dia panggil kita. Kata, mari sini. Ayah nak royak sikit. Kecek Kelantan kan? Ayah nak royak sikit, dia kata. Ayah dengar, dia kata, ayah dengar kata, Jumaat ni orang kata pandai mengubat, dia kata. Masa dulu kerja di PLD Kudat. PLD Kudat ni tuan-tuan, mula-mula saya masuk, tuan pengetua saya beritahu, Ustaz Jumaat kena standby. Saya kata, apa pula standby ni? Rupa-rupanya seminggu lepas kita lapor diri, asrama perempuan tu, pelajar-pelajar kena histeria. Kita ni tuan-tuan, mana ada pengalaman, baru teringat pengalaman yang kawan tadi ni bawa pergi Negeri Sembilan. Kita nampak apa semua. Tapi ayat-ayat ruqyah tu kita tak hafal sepenuhnya. Nasib baik kita beramal maksurat. Biasa beramal. Biasa baca maksurat pagi dan petang tu. Dan di sana sebenarnya pun ada ayat-ayat maksur, doa-doa maksur yang ada samanya dengan ayat-ayat syifa. Kita baca tu saja. Tapi tuan-tuan, takkanlah kita bila meruqyah ni semua nak dibaca. Tak. Saya kalau ikut pengalaman lah tuan-tuan, memadai dengan kita baca Al-Fatihah, ayat kursi. Pegang ni je, insya-Allah. Nak ruqyah, jangan susah-susah. Anak kita sakit perut tuan-tuan, ambil air kosong, bubuh dalam gelas, isi ruqyah, bismillah, baca Fatihah 3 qul, selesai, bagi dia minum. Jangan percaya pada kita yang menyembuh, dak, Allah yang menyembuhkan. Tapi ayat ruqyah, Al-Fatihah, selesai, insya-Allah. Ikhtiar dulu kan. Kalau kata dia minum pun tak jadi, bawalah pergi hospital. Gitu dah. Dia syifa ni, ikhtiar tu kena. Kita sakit sini kan, kena ikhtiar. Ikhtiar itu pun dapat pahala. Adapun penyembuh tu Allah yang sembuhkan. Mungkin asbabnya kita jumpa orang ni tak sembuh. Ada juga orang diujikan sakit. Aku sudah berapa kali pergi Darul Syifa ni, dia kata tak sembuh-sembuh. Sekali ku jumpa dukun, dia bilang sembuh. Ini ujian lah, ujian. Kan? Ujian ni ujian. Maknanya ujian kita di situ bagaimana kita sabar terhadap sakit kita, ikhtiar kita yang betul. Begitu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Serta ilmu yang menimbulkan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, dan ilmu yang mencampakkan kebencian sesama mereka, serta perkara-perkara seumpamanya dengan menggunakan ungkapan yang tidak diketahui maksudnya. Ada juga
Tuan-tuan, bila tuan-tuan sekarang ni ramai orang yang mendakwah, dia beramal dengan perubatan Islam. Ramai yang mendakwah ni, aku adalah pengamal perubatan Islam. Dan kita tuan-tuan kena dengar, betulkah perubatan Islam? Contoh, kalau dia buat rawatan, kadang-kadang kita hanya sekadar dengar dia baca Fatihah, itu perubatan Islam sudah. Jangan. Daripada dia merawat tu, kita tengok dia baca apa, dia guna apa, kena tengok. Ni kadang-kadang Fatihah saja, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, tuan, baca Fatihah. Tapi entah apa belakang-belakangnya jampi serapah dia guna. Kan? Air pokok pisang apalah semua keluar habis semua. Nah, mana jampi serapah entah apa-apa tu tuan-tuan, itu bukan pengamal perubatan Islam. Dan itu juga boleh membawa kepada sihir. Jenis sebegini ni yang kebanyakannya adalah syirik dan sesat. Disebut dalam ni, hukuman bagi pengamal sihir adalah dibunuh kerana ia merupakan perbuatan kufur kepada Allah atau menyerupai kufur. Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat fadzakara minha as-sihr. Termasuk 7 dosa-dosa besar itu adalah sihir. Maka seorang hamba hendaklah bertakwa kepada Tuhannya dan janganlah dia terlibat dengan urusan yang merugikannya di dunia dan akhirat. Diriwayatkan daripada Nabi SAW juga bahawa baginda bersabda, haddus sahir darbatun bis saif. Hukuman bagi pengamal sihir ialah dipancung kepalanya. Riwayat At-Tirmizi daripada Jundub. Tapi susah juga orang kan. Sekarang adakah akta sihir ataupun undang-undang sihir? Mana ada? Tak ada kan? Namun sebenarnya ucapan ini ialah kata-kata Jundub, iaitu sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bajalah bin Abadah berkata, surat Umar radhiyallahu an telah sampai kepada kami setahun sebelum kewafatannya, yang memerintahkan bunuhlah semua pengamal sihir lelaki dan perempuan. Sampai tahap begitu. Mana zaman jahiliah boleh tahan juga orang Arab ni sihir kan? Boleh tahan tuan-tuan. Bukan kita di Nusantara sahaja, orang Arab ni pun boleh tahan juga. Pernah kita dengar ada orang pergi haji bah. Ingatkan untuk mendapatkan haji yang mabrur. Rupa-rupanya pergi haji, pergi cari tuyul. Ada ni tuan-tuan, pergi haji, pergi cari tuyul. Dia bilang ada suatu tempat lah di Masjidil Haram tu kan, ada panggil Masjid Jin kan. Tapi sekarang dah sudah. Tapi ada ruang-ruang tu ada. Tapi sekarang tiada. Ditiadakan sudah. Tapi siapa yang pengamal sihir ni, penghamal yang khurafat apa semua ni, dia tahu ni di mana. Dia kata mungkin tuyul di Mekahnya lagi hebat, dia kata mau balik. Ini mengarut semua ni kan. Ini betul-betul lah bukan dapat haji mabrur, tapi dapat tuyul. Zaman Saidina Umar pun puak-puak sihir ni, pengamal sihir ni ramai. Bahkan lagi canggih lagi tuan-tuan, sehingga Saidina Umar mengutuskan satu surat sebelum kewafatannya, perintah. Dia kata dorang ni, siapa yang mengamal sihir lelaki dan perempuan, bunuh saja. Bunuh saja. Tapi alhamdulillah lah, kita sekarang ni pun Allahumma salli ala Muhammad, maknanya ada tu ada, tapi dia bukan menjadi yang ramai ke apakah tidak kan? Walaupun dulu kita dengar di kampung-kampung, masuk kampung orang pesan, Ustaz jangan cakap lebih-lebih Ustaz nanti ada itu anomosi ni di dahi, dia bilang. Dulu lah. Ada tuan-tuan pendakwah dulu masuk kampung di Beluran ni, adalah orang-orang lama cerita. Dengan dakwah mereka ni, pergi sampaikan Islam,
Ada yang mati kena sihir, karena santau dan sebagainya ada. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, diriwayatkan daripada Abu Musa radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW sebut, la thalathatun la yadkhuluna al-jannah mudminu khamrin wa qati'u rahimin wa musaddiqun bis-sihrin. 3 golongan yang tidak akan masuk ke syurga. Siapa dia? Penagih arak. Orang minum arak. Penagih maknanya tahap apa? Tahap, kalau penagih dadah kita tahu lah kan, peminum arak lah. Pagi sarapan dengan arak, minum pagi pun sarapan dengan arak, tengah hari pun arak lagi. Panas-panas petang tu arak juga, cicah dengan goreng pisang. Makan malam pun minum arak. Ini dahsyatlah. Nabi sebut tak masuk syurga pokok ni. Yang kedua, orang yang memutuskan hubungan persaudaraan, silaturahim. Ini tak masuk syurga. Aku tak maafkan kau 7 keturunan. Jangan marah tu berpada-pada lah kan? Jangan. Dan orang yang membenarkan sihir, bukan lagi pengamal, baru membenarkan sihir lagi lah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan musnadnya, diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', ar-ruqa wat-tamaimu wat-tiwalatu syirkun. Jampi-jampi yang menggunakan nama-nama berhala dan syaitan, tangkal-tangkal dan sihir pengasih ialah perbuatan syirik. 3. Maknanya jampi-jampi